Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai nikmat. Antaranya ialah nikmat Ramadan baru ni dan juga nikmat Syawal yang rasanya tidak dinikmati oleh sebahagian umat Islam di sebahagian negara-negara Islam di serata dunia. Dan ini satu perkara, sebelum sementara menunggu nota tu kan, ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian, iaitu berkenaan jazakallahu khair, terima kasih, berkenaan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam ini mukadimah ni sekitar dalam 5 minit 10 minit, dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapati berlaku sedikit salah faham, sedikit salah faham dalam masyarakat kita, iaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat, kan? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat? Kemungkinan ada di kalangan kita, maknanya di kalangan umat Islam, apabila membicarakan tentang nikmat dan pahala, mereka lebih melihat bahawa perbuatan yang dibuat oleh orang yang berkecimpung secara langsung dengan dakwah, dengan penyampaian ilmu. Mungkin mereka melihat golongan itulah yang mendapat nikmat yang sebenarnya. Artinya, dia yang mungkin bukan ustaz ataupun bukan juga ustazah merasakan yang nikmat pahala tu tak sampai pada dia. Tak boleh dia dia kecapi, dia rasa. Okey. Jadi kefahaman ini menyebabkan fenomena berlakunya orang yang meninggalkan kerjanya. Kan? Dia tu mungkin seorang engineer, mungkin juga dia seorang pakar bahasa, mungkin juga dia seorang apa lagi, doktor, kan, doktor perubatan lah. Okey. Jadi dia, bila dia merasakan apa yang dia buat ni seolah-olah macam tak cukup pahala. Tak cukup pahala. Kan, pahala yang sebenarnya ialah qala Allah qala Rasulullah. Kan? Orang yang mengajar tu seolah-olah itu dah pahala yang banyak. Bila perkara ini berlaku, fenomenanya ialah, ataupun mungkin tak tahulah, mungkin sampai tahap fenomena ataupun tidak, satu benda yang berleluasa ataupun mungkin tahap segelintir, apa pun berlaku, satu perkara yang kita boleh lihat sedikit atau banyak. Apakah perkara itu? Apa dia? Orang yang meninggalkan profesionnya, kan, dan menuju ke arah profesion ustaz. Okay. Sedangkan untuk mencapai profesion ustaz ni, mungkin dia tidak berapa mampu sangat. Okay. Berbeza daripada kalau dia takhassus ataupun dia mengkhususkan dirinya, memberikan masa yang fokus untuk dirinya meneruskan profession yang sedia ada, yang dia pakar dalam profession itu. Okay, dan dia sebenarnya boleh membantu Islam dengan professionnya itu. Okay. Ramai kita nampak kadang ada doktor, dia mungkin dah merasakan memberi ubat pada orang ni seolah-olah macam tak banyak pahala. Okay, kurang pahala daripada mengata macam mengajarlah. Okay, Syiah bid'ah, Syiah sesat lah apa semua kan. Memberi targhib, amar ma'ruf nahi munkar, itu nampak macam lebih fokus kepada pahala. Tetapi kalau nak bedah orang, cabut gigi orang, okey, dia apa lagi nak buat apa kan, nak betulkan jalan, okey, macam-macam lagi lah benda-benda yang tu mungkin dia rasa macam tak berapa pahala sangat kan, tak berapa pahala. Menyebabkan daripada mengajar benda yang dia mahir, contohnya dia mengajar bahasa Inggeris, sepatutnya dia boleh mengajar, menjadikan anak-anak Islam mahir dalam bahasa Inggeris.
yang mereka mungkin perlukan, bahkan mereka perlukan untuk dakwah. Sepatutnya mereka buat begitu. Tapi tak nak mengajar bahasa Inggeris. Kerana mengajar bahasa Inggeris dapat pahala ke? Dapat pahala mengajar bahasa Inggeris? Ha? Ataupun matematik kan, 4 campur 1 dapat pahala ke? Ha, RM15.60 dibahagikan pada 3 orang. Ajar benda tu dapat pahala ke? Okay, 3 orang ni pula seorang tu kata dibagi sedekah pada yang 2 lagi. Berapa yang 2 tu dapat? Contohnya kan. Okay. Dapat pahala ke benda tu? Ish, macam tu siapa-siapa pun boleh buat. Tak, sebenarnya benda itulah yang membantu Islam naik. Okay. Dan kalau orang tu dia dah agak lama, bahkan dia dah dekat-dekat menjadi pakar, okay, profesional dalam sesuatu bidang, tiba-tiba dia tinggalkan bidang tu dan dia pergi ke bidang lain, menyebabkan apa? Menyebabkan umat Islam lemah dalam bidang tersebut. Okay, kalau dia fikirkan begitu, rasanya mungkin dia lebih dekat kepada dosa daripada pahala. Faham ya? Okay. Jadi saya kadang-kadang kita nampak benda ni perlu diberikan perhatian. Kan, alhamdulillah banyak juga di kalangan umat Islam yang sekejap ya. Dia orang tu tak keluar. Dia orang yang kacau ni Akif ni. Kan? Akif tu jadi mangsa. Okey. Okey. Tak apa, boleh sambil-sambil tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kalau kita nak mengatakan kalau apa dia? Satu profession yang kita pakar buat, kita memang mahir buat benda tu, tiba-tiba kita tinggalkan. Okey, kita pergi kepada tempat lain yang kita sedang mencari. Okey, profesionalisme kita dalam bidang itu, kemungkinan besar kita akan merosakkan benda tu. Okey, lebih daripada kita memberi apa dia panggil impak yang baik dan bagus. Okey, dalam satu peristiwa kan di Perlis, ada seorang anak muda ni, dia bertanya pada saya bahawa soalan dia lebih kurang, dia kata, "Ustaz, saya mengajar silat. Saya mengajar silat. Okey. Dan alhamdulillah lah dengan mengajar silat ni, Mariam, jangan kacau. Okey. Dengan mengajar silat ni, dia dapat memanggil remaja-remaja. Okey. Nak panggil remaja macam atas sini memang tak boleh lah. Kan? Okey. Jadi susah kan. Jadi dengan silat senang. Dan dengan silat tu dia boleh masukkan beberapa impak tauhid, syirik kan, kena pegang pada tauhid, lawan syirik, pegang pada sunnah, lawan bid'ah kan. Jadi namanya tu boleh terima kerana itu siapa? Tok guru dia yang sebut demikian. Jadi dia kata 2 orang kawan saya sebelum ni adalah coach ataupun jurulatih silat juga macam saya. Tapi dua-dua berhenti untuk belajar, sambung belajar. Saya pun ustaz, saya pun ada minat nak sambung belajar ni. Kan, saya ada minat nak sambung belajar. Macam mana ustaz? Boleh tak saya berhenti, tidak mengajar mereka lagi, saya berhenti dan saya sambung belajar? Boleh ke tak boleh? Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jawab soalan ni, apa rasa-rasa nak jawab apa? Tangguh sampai bila? Tangguh sampai kawan dia balik lagi? Okey. Jawapan tu memang saya berikan jawapan tersebut, tapi dengan bahasa yang agak keras. Saya kata haram awak belajar. Kan? Kata awak pergi tu haram. Kenapa? Bila awak pergi tu tak ada orang ganti. Apa impak dia? Apa kesan dia? Kesan yang cukup tidak baik. Mereka akan pergi kepada guru silat yang mungkin ada khurafat, yang timbul apa dia punya? Timbul apa? Timbul limau kan? Letak limau pun timbul. Siapa yang timbul tu boleh sampai habis kan? Biasanya kan? Dengar cerita macam itulah, tak tahulah macam mana kan? Okey. Jadi guru silat banyak bacaan lah apa semua kan? Okey. Sedangkan kita tahu yang kawan kita ni, dia buat apa? Dia tidak mengamalkan benda-benda yang khurafat, benda-benda syirik. Jadi saya mengatakan kepada dia, kalau ikutkan hukum dia haram lah. Pasal apa? Kerana anda meninggalkan satu benda yang orang lain tak boleh nak ganti. Okey. Dan bila awak buat benda tu kan, bila anda buat benda ni, anda akan dapat pahala. Sehinggalah kawan tu balik nanti, okey, panggil dia sambungkan dengan ilmu agama yang dia ada, ilmu silat yang dia teruskan tu, okey. Masa itulah anda boleh rehat sebentar untuk sambung belajar. Okey. So kita sebenarnya kena lihat satu benda dengan satu penglihatan yang lebih besar lagi. Jangan tengok terus bahawa saya ni bukan ustaz. Bukan ustaz, ialah saya tak hafal banyak hadis, saya tak hafal banyak ayat Al-Quran. Okay, walaupun saya mahir buat lakaran untuk sekolah dan sebagainya, ataupun untuk apa-apalah. Tapi itu
rasanya macam tak cukup pahala untuk saya. Okey, ini sebenarnya siapa yang menyebut benda ni, sebenarnya apa, dia telah pun, kalau dia masuk kelas akidah tu, kita boleh kata sia-sia lah kelas dia. Kan? Kenapa? Kerana dalam akidah kita dah sebut tauhid ada rububiyah, percaya pada Tuhan yang mencipta. Tauhid ada uluhiyah, iaitu Tuhan mempunyai nama-nama, sifat-sifat yang hebat. Tauhid juga ada uluhiyah. Uluhiyah tu apa dia? Membuat apa yang Allah suka dan cinta, merangkumi perbuatan dan percakapan yang zahir dan juga yang batin. Okey, adakah solat sahaja yang Allah cinta? Tidak, kan? Kan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Okey, ala innal quwwatar rami, bahawa Nabi telah mengatakan kekuatan itu adalah lontaran. Zaman dulu lontaran apa? Anak panah, apa kan? Okey, batu. Okey, bukan batu yang kecil-kecil tu, batu yang besar-besar. Dia panggil minjanik. Minjanik ni macam mana kita sebut lah. Dia letak batu pada benda tu, betul lepaskan. Plup, kan? Kalau tengok cerita-cerita purba dulu, nampaklah benda tu. Okey. Jadi lontaran. Sekarang ni pun lontaran juga. Okey. Jadi nak ceritakan di situ bahawa Nabi mengatakan dengan anak panah yang satu, 3 masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? 3 orang. Siapa dia? Yang tembak lah. Satu tembak musuh, kan? Yang kedua yang buat anak panah tapi tak perang. Yang ketiga tolong bagi. Ambil anak panah, letak kau ni kerja dia tarik je. Tarik. Dia kalau dia nak ambil, masa ambil dah kena tembak lah, kan. Masa nak ambil lagi, nak letak lagi. Jadi dia hanya target dia. Okey. Letak, tarik. Yalah, itu kira macam automatik jugalah, kan. Okay? Pistol automatik, kan. Okey. 2 orang ni masuk syurga. 2 orang ni ada kat sana dalam medan peperangan. Seorang lagi tak ada dalam medan peperangan, iaitu berada di kota yang membuat benda tu. Nak apa? Kimpal apa? Pengimpal lah. Tukang besi tu, kan. Dia yang buat apa semua, nak bagi betul-betul apa dia straight, kan. Kalau sengit, kan, nanti tembak sana pergi sana. Orang Islam yang kena, kan. Okay, jadi itu semua menunjukkan bagaimana benda tentang masuk syurga ni, tengok apa pengkhususan anda. Okey, apa yang kita pakar buat benda tu, kita gunakan kepakaran untuk membantu Islam. Jangan kita tinggalkan kepakaran kita pergi kepada satu benda yang kita tak pakar, dan dengan itu Islam jadi lemah. Okey, kadang-kadang kita perhatikan ada orang satu hari dia boleh generate, dia boleh dapatkan berapa ribu ringgit satu hari, betul tak? Apa entah dia buat, dia cakap sikit dapat dah 2,000, 3,000. Betul? Kadang-kadang tak cakap pun, dia tekan tek gitu je, dapat dah berapa? 5,000. Kadang-kadang satu hari. Betul tak? Boleh masuk akal tak? Kita tak masuk akal lagi? Belum? Belum jumpa lagi? Okey. Itu adalah benda yang mungkin boleh berlaku pada seseorang di kalangan umat Islam. Tapi mungkin dia merasakan yang dia nampak duit, kan. Duit ni kan dunia. Kan? Bila nampak benda tu, dia merasakan ini adalah unsur-unsur dunia, dia kena tinggalkan benda tu. Okay, dan situ juga termasuk sikit suntikan sufism, tasawuf, iaitu zuhud. Kan, kalau dunia ni, kan, kita nak buat apa dengan dunia? Kan kereta pun dah besar, 5 kereta, kan. Nak buat apa lagi? Kan, cukuplah tinggal semua benda ni. Saya nak fokus pada akhirat. Ini adalah kesilapan. Ini adalah kesan daripada sufism. Sebenarnya dia kena teruskan benda ni. Dia kena teruskan, dan dia hanya kena ubah sedikit perancangan hidup dia. Iaitu 5 kereta kekal lah kalau perlu gunakan 5 kereta. Tapi duit yang banyak lain ni, janganlah dia gunakan untuk aksesori kereta dan sebagainya. Dia gunakan untuk sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah apa dia yang mengajar, sekolah Islam, kan. Ada sekolah kufur, ada kot. Kan? Maksudnya sekolah yang mengajar fokus dengan Islam, ataupun yang membantu pergerakan Islam, perkembangan Islam. Dengan duit yang ada tu dia bagi. Betul tak? Cuba bayangkan, sehari dia dapat 1,000. Ya, 30 hari berapa? 30,000. Dia sebenarnya perlukan 10,000 saja. 15,000 dia perlukan untuk keluarga dia yang besar tu. 15 lagi dia dah boleh bantu dah. Okey, sekarang ni cuba bayangkan. Kalau dia berhenti, okay, dan dia pergi mengajar. Dia pergi mengaji. Dia berhenti dan dia mengaji. Dia kena buat apa? Dia perlu minta diskaun pula untuk dia mengaji, ataupun untuk anak dia mengaji. Sedangkan sebelum ni sepatutnya dia boleh bagi, dia boleh sponsor orang lain. Manakah yang lebih baik? Bukankah kalau dia dapat sponsor seorang anak ni yang agak pintar,
Dia boleh sponsor seorang ni untuk jadi pakar dalam kedoktoran. Doktor jadi perubatan lah. Ataupun pakar dalam fiqh. Okey. Dalam apa lagi? Pakar dalam reka bentuk dan sebagainya. Kalau dia dapat 3-4 orang ataupun 4-5 orang, okey, dia dapat sponsor daripada awal sampai habis, dia dapat pahala tak? Kan konsep yang lebih besar bahawa dia boleh dapat pahala. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan adalah seperti mana orang yang buat. Dia memudahkan untuk orang tu kan. Okay, 4 tahun mengaji, 5 tahun, 8 tahun mengaji, balik memberi sumbangan yang besar untuk Islam. Okay, siapa dapat pahala? Orang tu dapat pahala, dia pun dapat pahala juga. Okay, daripada dia tinggalkan, nampak tak? So, situasi yang pertama dia tinggalkan dan dia pula seolah-olah mengemis pula. Nampak tak? Daripada dia boleh memberi sponsorship yang besar, tiba-tiba dia jadi pengemis. Bukan kerana berlaku bankruptcy dan sebagainya, tidak. Tetapi kerana dia pilih yang tu. Kalau dia dah berusaha, dia bankrupt, cerita lain. Kan, tapi dia berusaha ni cantik, berjalan terus. Dan dia pun boleh membantu sebenarnya. Tapi dia merasakan apa? Dia merasakan yang membantu orang, bagi duit ke orang, dia tak sama dengan saya sendiri yang menyampaikan ajaran tu. Tak boleh benda tu. Okey. Jadi saya rasa benda ni mungkin perlu, kalau ikut bahasa baru, anjakan apa? Paradigma kan. Sebut tu macam besar lah, tapi saya pun sebut tu tak berapa faham sangat. Tapi yang pentingnya sikap lah senang. Ubah sikap, itu bahasa senangnya. Ubah sikap kita, setiap seorang dengan kepakaran yang ada pada dia membantu Islam. Okey? So ini kena buat. Kadang-kadang jenuh kan nak cari siapa nak mengajar bahasa Inggeris ni. Kat sekolah ni kan tak ada nak mengajar bahasa Inggeris. Yang grade UKM, grade UM, grade UPM contohnya kan. Okey, bahasa Inggeris banyak mana sangat. Fakulti Islam lah khususnya kan. Okey, fakulti lain mungkin hebat kan. So macam mana? Tiba-tiba nak carilah siapa yang nak mengajar ni, sedangkan ada makcik-makcik yang kan, yang dulunya Oklahoma contohnya kan, New Jersey, apa lagi kan, apa dia Adelaide kan, datang dari sana tapi dah kira dah agak pencen ke apa ke, dia pun dah tak nak kerja, sedangkan dia boleh mengajar anak-anak ni. Okay, anak-anak tu boleh keluar slang American ataupun slang British. Okay, nampak tak? Daripada yang slang UKM apa kan. Okay, contohlah. Okay. So kadang-kadang, tapi dia mungkin merasakan mengajar bahasa Inggeris tak, saya nak mengajar tauhid kan. Dia fikir saya nak mengajar tauhid. Bahasa Inggeris saya tak nak mengajar. Sedangkan dia lebih mahir Inggeris daripada kemahirannya dalam tauhid. Okey. Dan ini adalah apa yang disebutkan terakhir, yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, bahawa ataupun dalam satu peristiwa, seorang lelaki yang banyak buat ibadat datang kepada Imam Malik dan kata, wahai Imam, cukuplah berhenti mengajar, buatlah ibadat seperti saya, banyak buat ibadat. Jadi Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq, lebih kurang gitu. Sesungguhnya Allah telah membahagi-bahagikan amalan yang salih seperti mana Allah membahagikan rezeki. Okey. Farubba rajulin, mungkin ada seorang lelaki, futihalahu fis salah walam yuftahlahu fis saum. Mungkin ada seorang lelaki, individu ni, solat dia hebat, dia boleh solat dengan panjang, tetapi puasa lemah dia dalam puasa. Orang yang kedua, dimudahkan untuknya memberi sedekah. Sedekah tak ada masalah, tapi puasa lemah. Contohnya kan. Yang ketiga, jihad dia hebat, tapi mungkin sedekah dia tak boleh bagi. Tapi jihad tak ada masalah, nak perang okey, tapi nak beri sedekah tak ada duit. Okey. Jadi dia mengatakan, waqad raditu, aku telah redha dengan bima qasamallahu li, dengan apa yang Allah telah berikan kepada saya. Aku telah redha dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Okey. Dan aku merasakan apa yang aku buat tidaklah kurang daripada apa yang engkau buat. Okey, maknanya engkau solat, engkau buat ibadat, aku buat apa? Saya buat apa? Saya menyebarkan ilmu. Saya tak merasakan apa yang saya buat kurang daripada apa yang awak buat. Sama. Okey, itu bahagian awak, ini bahagian saya. Okey, fanashrul ilm, menyebarkan ilmu adalah antara yang terbaik. Okey. Jadi daripada kata-kata itu kita faham bahawa setiap orang ada kepakarannya. Okey, dan terakhir sekali, tadi terakhir ni kedua terakhirlah. Hadis Nabi kan. Nabi kata apa? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sebaik-baik individu yang paling merahmati umatku di kalangan umatku adalah siapa? Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas dalam urusan Allah, apa dia? Umar. Okey, wa asdaquhum hayaan Uthman. Yang paling apa dia pemalu
Okay, paling mulia sifat malunya adalah Uthman. Kemudian wa aqdahum Ali, yang paling pandai, hebat dalam qada, dalam memberikan hukum hakam, siapa dia? Ali. Okey, wa afraduhum Zaid kan. Dan yang paling hebat dalam masalah faraid siapa? Zaid. Kemudian adalah lagi beberapa, disebutkan beberapa orang sahabat yang paling pandai membaca, Ubay bin Ka'ab. Okay, maknanya Nabi SAW mengiktiraf setiap seorang itu dengan pengkhususan yang ada padanya. Tidak? Okay? Jadi itulah seruan saya untuk diri saya dan kita semua agar membantu Islam daripada sudut yang kita mahir. Daripada sudut yang kita mahir. Okay? Jangan kita bantu Islam daripada sudut yang kita tidak mahir. Maka menyebabkan Islam rosak sikit lah. Islam, bukanlah Islam tu rosak, gerakan Islam tu rosak. Islam tak rosak pun. Gerakan Islam tu terbantut sikit. Okay? Cuba bayangkan, kita minta contohnya seorang, ialah salah seorang daripada ustaz kita, okay, ceramah Ustaz Hussein Yi kan, untuk berdepan dengan paderi, untuk berdepan dengan apa, dengan tokca ni kan, apa dia panggil tu, sami-sami kan, tiba-tiba kita panggil seorang yang pakar dalam fiqh untuk sampai untuk ke situ. Macam mana? Apa jadi? Kan? Jalan tak? Saya rasa tak berapa jalan sangat, kerana kepakaran dia lain. Kepakaran dia lain. Tapi kalau sampai masalah tentang urusan haji dan sebagainya, okay, jangan pula kita bagi orang yang pakar dalam urusan tafsir tapi dia mungkin tak buat haji lagi. Kan? Okay, tak boleh lah. Tapi kalau dia dah biasa, tak apa. Okay, benda-benda tu kita kena berikan perhatian. Nak berdebat, ustaz kita ramai. Nak berdebat dengan Syiah, no problem. Kita ada 100 orang ustaz. Tak, bukan semua boleh berdebat. Ada yang boleh mengajar, berdebat dia kelu lidah dia. Dia tengok lah, dia kan tengok. Ya betul juga kan. Jadi begitu. Habislah, balik semua orang jadi Syiah belaka. Okey? Nampak tak? Ataupun dia tak ingat. Dia jawab. Bila balik tu naik kereta, start kereta, oh lah patutnya jawab macam ni kan. Patutnya sebenarnya macam ni lah. Kan silap lah. Okey, so kita kena berikan perhatian, walaupun yang ada ilmu tetap ada kehebatannya dalam bidangnya yang tertentu. Okey, dengan itu kita boleh kembali kepada pengajian kita. Muka surat berapa dah sekarang ni? Ada 100? 112. Okey. 112 adalah berkenaan dengan Al-Asy'ariyah. Pada kelas yang lepas lebih kurang kita telah melihat perbandingan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Asy-Syiah. Okey, dan ini adalah sekadar perbandingan yang agak ringkas. Okay, kita boleh ambil sebenarnya banyak buku-buku yang membicarakan secara lebih terperinci. Okey, antara lain yang dikarang oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Okey, ambil nama tu Ihsan Ilahi Zahir. Okey. Dan Syekh Ihsan Ilahi Zahir, buku-buku dia tentang Syiah telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dah lah. Memang tidak bahasa Arab pun. Ke dalam bahasa lain. Seperti dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni pastinya, bahasa Melayu ni pastinya dalam bahasa Indonesia ada. Dalam bahasa Malaysia pun saya rasa ada juga. Boleh carilah Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir. Dia pun memang dibomkan kerana dia banyak sangat lawan Syiah kan, sampai dia diletupkan. Okay. Baik, hari ini kita akan mulakan dengan Al-Asy'ariyah. Okey. Dan kita akan tahu nanti insya-Allah pada muka surat yang ke-113 apakah yang kita maksudkan dengan Al-Asy'ariyah. Okey. Tetapi di sini kita hanya ingin melihat suasana akidah di zaman kemunculan Abul Hasan Al-Asy'ari. Perenggan yang pertama, falsafah Yunani ataupun Greek telah mempengaruhi pemikiran umat Islam setelah kitab-kitab falsafah mereka, terutamanya falsafah ketuhanan, teologi Socrates, Aristotle dan Plato diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, khususnya pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Salah seorang khalifah ataupun khulafa kerajaan Abbasiyah. Okey. Kita nak ajukan sedikit soalan di sini. Kenapa mereka menterjemahkan kitab-kitab tentang ketuhanan oleh tamadun Greek ataupun Yunan, Rom? Kenapa?
Ada tak? Ada pernah jumpa tak jawapan ni dalam ceramah-ceramah lain? Kenapa? Okey, saya ubahkan soalan tu. Dalam pengajian, kita apakah cara terbaik kita mengaji? Apa sajalah sekarang ni saya nak belajar apa? Saya nak belajar apa yang bukan Islam, bukan Islam yang khusus lah. Contohnya pengajian biasa ni. Saya nak belajar jadi tukang masak. Kan. Apa yang dia kena tahu mula-mula sekali? Jawab, tak apa. Dia tahu masak, dia kena tahu masak. Yalah, dia nak sementara nak tahu masak tu, dia datang dia kata, chef, saya tak tahu benda. Satu benda pun saya tak tahu. Tapi saya memang tengok chef, memang saya suka makan utama kan. Yang kedua, saya nak masak sendiri untuk saya. Okay, nak masak yang terbaik. Kadang-kadang rasa chef, beberapa orang chef masak pun tak cukup sedap. Jadi saya nak cari apa dia cara yang terbaik. Yang chef antara yang masak sedap lah. Apa yang dia kena tahu mula-mula sekali? Dia tak tahu masak, dia tak tahu masak. Ibarat dia datang, ustaz, saya nak jadi ustaz, tapi apa benda saya tak tahu. Alih bata tu pun saya tak tahu juga. Saya nak jadi ustaz. Ustaz tu kata apa? Pergi tempat lain lah. Kan? Tak ustaz tu kata, okey, mulakan dengan apa dia? Kalau nak masak, mula dengan apa? Kita kena tahulah ini pisau namanya. Kan? Ini namanya ni. Kita kena ajar dia sikit-sikit. Maknanya benda yang asas kita kena ajar pada dia, betul? Okay, kita kena ajar benda yang asas. Okey. Begitu juga dalam dia nak jadi ustaz, dia tak tahu apa benda langsung, baru masuk Islam lah katakan. Okey, dia kena tahu kalau kita nak proseskan dia betul, tahulah tentang tentang Islam tu apa dia? Ada rukun dia, rukun Islam, rukun iman, ihsan, paling kurang yang tu dia kena tahu. Okey, lepas tu pula saya dah faham yang tu, saya nak pergi dengan lebih mendalam. Saya nak baca sendiri buku yang ustaz baca tu. Kita tanya apa yang boleh baca sini? Satu benda saya tak boleh baca. Arab. Okey, baik. Alif, ba, ta, sa kan? Kita ajar dia kan? Okey, begitu juga dalam bidang masakan samalah. Kita kena ajar dia begitu. Okey, boleh tak kita terus ajar dia? Dia nak masuk tu, okey. Awak kena tahu pertama sekali kan ada banyak seks ataupun banyak kumpulan menyeleweng dalam Islam, boleh tak? Terus masuk apa dia? Penyelewengan dalam akidah, boleh? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Okay, sama juga chef tu dia ajar, okey, awak kena tahu apa dia panggil pastry ni ada banyak jenis kan. Dia pegang pisau pun tak tahu. Dia ingat pegang pisau tu samalah dengan pegang pen kan. Okey, pegang pisau tu nak potong sama dengan pegang pen. Boleh tak kita ajar dia pastry itu terbagi pada sekian. Apa dia panggil apa tu? Dessert. Dessert pula ada banyak jenis. Dessert panas apa semua kan, macam-macam sejuk. Boleh tak kita ajar dia mula-mula yang tu? Jawapan dia sudah tentu, sudah pasti tak boleh. Okay, beza antara makanan Arab dengan makanan Melayu sekian-sekian. Boleh tak? No, tak boleh. Okay, dia kena tahu apa dia yang sesuai dengan dia dulu, iaitu makanan Melayu dulu. Dia belajar yang tu siap-siap dah lama, cara potong apa dia, sikit-sikit lah. Okay? Maka itu adalah cara pengajian yang pertama sekali, tahu asas-asas yang cukup simple ataupun yang amat-amat diperlukan dalam pengajian. Okey, saya nak tanya balik semula. Terjemahan falsafah ketuhanan Socrates, Aristotle, Plato dan lain-lain, ini tahap mana ni? Tahap asas ke tahap apa? Orang yang nak sampai ke tahap nak menterjemahkan, nak menerokai apa yang orang lain faham, ni tahap mana ni? Tahap tinggi kan? Dia bukan tahap pertama. Masuk Islam, anda kena tahu bahawa Socrates mengatakan begini, Plato mengatakan apa dia yang tu? Ada seorang tu, saya ingat antara tiga orang ni lah, okay? Socrates, Aristotle ataupun Plato ni mempercayai Tuhan itu sebenarnya ada. Tetapi Tuhan selepas mencipta, Tuhan telah mengasingkan dirinya daripada ciptaannya. Di situlah timbul satu istilah, iaitu penggerak pertama dan penggerak kedua. Kita ajar dia orang yang baru masuk nak belajar ni, dia kan tengok kan. Betul tak? Patut ke kita ajar benda tu? Tak patut kan? Okey. Sepatutnya kita ajar yang mudah-mudah. Allah berkata, Tuhan kita adalah Allah, kan? Allah tu siapa? Okay, sifat dia apa? Yang tu dia dapat faham, okey, selesai. Dia tahu dah Tuhan dia siapa. Rasulullah siapa pula? Agama dia apa?
usul salasah tu kan, 3 dasar utama tu. Dia tahu yang tu selesai, okey, tak ada masalah. Lepas tu baru dia nak tahu pula ada tak fahaman yang menyeleweng tentang Allah. Barulah kita huraikan benda ni. Okey, tapi tak boleh huraikan benda ni terus, kita kena huraikan benda lain yang ada dalam Islam dulu ataupun dalam masyarakat Islam, sebelum kita ambil penyelewengan yang ada dalam agama lain luar yang bukan Islam. Okey. Jadi boleh tak jawab soalan tu sekarang? Apa soalan tadi yang mula-mula tadi? Kenapa apa soalannya? Saya lupa dah. Kenapa diterjemahkan kitab-kitab ni? Dah nampak dah kot? Sikit-sikit lah kan? Kerana umat Islam pada zaman ni telah sampai ke tahap apa? Tinggi dalam apa? Dalam peradaban secara umumnya. Secara umumnya mereka telah sampai tahap yang tinggi dah. Iaitu mereka dalam pemikiran tu seolah-olah dah habis baca dah kan kitab-kitab dia. Jadi nak tengok pula, nak explore apa dia yang orang lain baca. Okey? Nampak tak? Okey. Jadi berlaku pada tahun 158 lebih kurang hingga 218 Hijrah di zaman Khalifah Ma'mun. Di mana Ma'mun merasakan perlu kita tengok apa yang ada pada mereka. Kan Islam dah ada hebat lah maksudnya. Islam dah hebat. Bila Islam dah hebat, kita nak tengok dengan apa yang ada pada kita dah sampai tahap ni. Kita nak tengok pula, nak cuba banding-bandingkan sikit apa yang orang duk buat ni kan. Okey, tamadun sebelum ni. Jadi diterjemahkanlah benda-benda ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ketuhanan dan hasil daripada kemasukan pengaruh asing berunsur syirik itu telah melahirkan golongan falsafah Islam seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Kindi, Al-Farabi dengan falsafah ketuhanan bersumberkan akal semata-mata dan sangat mirip kepada falsafah mentor mereka, iaitu ahli falsafah Yunani itu sendiri. Okey, maksudnya selepas masa terjemah tu okey lagi lah, masa terjemah kan orang dah mula belajar dan kesan daripada terjemahan. Okey, sebelum tu bila kita sekarang ni kita ada satu bentuk pengajian yang khusus, tiba-tiba dimasukkan satu bentuk pengajian yang lain, sumber yang lain, akan wujudnya dua aliran. Aliran pertama ialah aliran yang berpegang pada yang asal. Aliran kedua adalah aliran yang berpegang pada yang baru. Okey, dan mereka akan berperang, bergaduh, bertengkar apa semua, perang. Akhirnya akan menyebabkan aliran yang ketiga keluar, iaitu aliran apa? Tak dengar. Tengah-tengah. Okey, aliran tengah-tengah tu lebih kurang apa maksud dia? Aliran yang mengumpulkan dua benda ni. Itu kefahaman saya lah. Mula-mula British masuk dulu kan. Bukan masalah Mahindra, tidak kan. Tapi mula-mula British masuk. Ada tak orang yang mengkafirkan siapa hantar anak dia masuk sekolah British? Ada tak? Ada kan? Kita dengar-dengar gitu, ada kan? Okay, yang dia nak sekolah agama, sekolah yang Melayu, okay, sekolah Inggeris, orang putih. Okay, akhir-akhir apa jadi sekarang ni? Namanya apa sekolah apa? Integrasi kan, nampak tak? Okey, itu yang terbaik kan. Kita ambil yang ni, kebaikan ni ambil lah. Janganlah jadi orang putih kan. Kita dah memang tak putih pun. Ambil yang apa yang sesuai dengan kita dan ambil yang kita ada, teruskan. Okey. Yang ada pada kita yang tak baik pun buanglah. Okey. Baik. Dengan itu, itulah yang berlaku kat sini. Pertama sekali, golongan falsafah Islam, iaitu mereka yang berpegang kepada apa yang diterjemahkan. Okey, benda baru ni biasa Arab kata apa, kullu jadidin laziz, lebih kurang itulah kan. Setiap yang baru itu sedap, manis kan, baru kan. Sebab tu dia panggil bulan madu kan. Dia dah bulan-bulan lain tu dah jadi bulan bawang apa semua kan. Dalam satu stop kejap dalam satu kelas apa dia panggil, kelas nak kahwin dia panggil apa, kursus kahwin kan, dalam bahasa Inggeris. Okay? Kita bolehlah sikit-sikit bahasa Inggeris tu. Saya sebut kan, there is no such thing as apa dia, bulan madu bahasa Inggeris apa? Honeymoon. No honeymoon Islam. No honeymoon in Islam. Ada Mak Saleh seorang tu kata, no, we should have honeymoon. Dia kata, mana boleh kan? We should get to know to each other kan. Dalam honeymoon tu lah nak kenal apa semua kan. Padahal sebelum tu kenal lah kan. Kan? Saya kata, dah mana ada. We are talking about Islam. There is no such thing as honeymoon in Islam. Saya cakap begitu. Dulu adalah ramai yang ada yang senyap tengok, ada juga kan. Maknanya dia tak setuju ataupun dia nak tengok apa sebenarnya ustaz nak cakap. Ada yang debate sikit lah kan, yang geng-geng mereka ni dia cakap lah sikit kan. Saya kata I want to stress that there is no honeymoon in Islam, but Islam promotes honey life, not honeymoon kan. Sepatutnya sepanjang tahun tu
sepanjang tahun dan sepanjang kehidupan kita adalah hani. Kita tak sebut hani selama sebulan sahaja kan, betul tak? Kita hidup dengan berapa tahun? 20 tahun, 40 tahun. Okey, 40 tahun itulah dia menjadi hani kita. Kita menjadi hani dia. Betul tak? Okey, dia orang tak dia sebulan tu lepas tu tak lama sikit kan cerai. Ataupun bergaduh sebelum, kalau bercerai baik tak apalah kan, tapi bercerai kerana saya terpaksa baliklah apa sebab awak tak boleh ikut kan, kerajaan sana tak membenarkan orang Malaysia pergi contohnya kan. Tak apalah, tapi cerai kerana bergaduh. Okey, selesai. Apa dia panggil lah selepas apa? Madu dia apa? Madu sepah dibuang. Apa? Habis madu sepah dibuang kan. Okey. Jangan jadi macam itulah kan. Dalam Islam tidak ada begitu. Baru dia kata, "Oh, tak apa. Kalau gitu baguslah jangan Ustaz cakap tu." Okay. Tak apa. Dengan itu satu kumpulan ni dia ambil kefahaman ataupun ilmu daripada yang dah diterjemahkan ni. Fokus pada yang tu. Seolah-olah menganggap yang selama ni ada pada Islam ni, ajaran Islam, iaitu kena hafal hadis, kena hafal Al-Quran. Zaman dulu biasanya 7 tahun, 10 tahun dah hafal Al-Quran. Okey. Hadis pula kena hafal. Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik sebelum jumpa dengan Imam Malik lagi. Okey, dan Imam Bukhari dia beribu-ribu hadis dia hafal semua tu. Mereka merasakan bila datangnya falsafah ni, benda yang baru, yang hebat ni, yang datang daripada orang seperti Socrates, Aristotle dan Plato yang cukup hebat nilai ataupun cukup tinggi kehebatan akal mereka. Tanpa risalah ataupun tanpa kerasulan, tanpa kenabian, mereka dapat berbicara tentang ketuhanan. Hebat tak? Hebat. Okey? Dan mereka mengatakan Tuhan itu wujud. Cuma silap dalam definisi yang seterusnya lah. Okey? Apa pun itulah yang menyebabkan golongan-golongan ni merasakan yang baru ni lebih hebat daripada yang lama. Mereka meninggalkan. Timbul seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Kindi, Al-Farabi. Mereka ini walaupun akhirnya menjadi saintis, tetapi dari sudut akidah banyak yang menyeleweng. Dari sudut akidah ni, Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Al-Kindi dan sebagainya, mereka adalah dianggap sebagai apa dia panggil lah, malahidah, golongan mulhid. Tahu tak? Mulhid tu maksudnya yang menolak, mengingkari Islam. Dia Islam lah, dia orang Islam, tapi dia mengatakan ajaran Islam tu dah kolot, ketinggalan zaman, apa semua macam lah, benda-benda gitulah. Itu maksudnya mulhid. Okey, kalau ada ayat Quran, okey, ayat Quran ni maksudnya bukan begitu. Yang terbaru maksudnya adalah sekian maksud dia. Diurai macam lebih kurang sekarang ni tentang ajaran liberal apa semua kan. Yang lebih bersandarkan kepada kefahaman akal ataupun logik falsafah. Ya. Betul lah tu. Itu betul lah tu. Kenyataan tu betul. Ibn Sina ahli perubatan Islam yang terkemuka, betul lah. Okey, kalau sampai ke tahap yang dia tu adalah ahli perubatan dan juga muslim yang baik, itu dah silap lah. Tapi saya rasa promosi terhadap mereka ni adalah dari sudut perubatan. Tak ada pun yang mengatakan Ibn Sina adalah apa? Pendukung tauhid, ada. Penggerak dakwah, ada. Ahli fiqh yang hebat. Ibn Rushd mungkin. Dia walaupun dia tu, tapi dia juga dalam fiqh hebat. Okey? Tapi tak pernah macam Ibn Sina dan lain Al-Farabi, tidak dikenali dengan apa dia? Gerakan dakwah dia lah, tapi dikenali dengan dia punya invention dia ataupun ciptaan-ciptaan dia. Okey? Tak apalah, itu satu benda yang baik, tak ada masalah. Orang Islam boleh, maknanya menunjukkan kehebatan orang Islam boleh sampai ke tahap dia mencari yang lebih apa dia? Yang lebih maju untuk kehidupan dunia. Kan dalam bidang-bidang yang berbeza. Itu tak ada masalah. Kan, tapi masalahnya ialah kalau sampai ke tahap mengatakan dia adalah muslim yang a good muslim kan. So kita kena berikan penerangan lah. Kalau nak tengok dari sudut keislaman, okay, pegangan pada Islam, okay, kalau nak ambil kesungguhan dalam mengaji perubatan tak apa, sampai boleh menghasilkan bahan-bahan yang menjadi ikutan kepada tamadun yang selepas ini, tak ada masalah. Tapi kalau nak ambil daripada sudut akidah dan sebagainya, okay, jangan ambil daripada dia. Okey? Ya. Boleh. Dia macam
sejarah macam diagung-agungkan sebagai sebagai bapa kemerdekaan Turki, Kemal Atatürk. Satu lagi, kalau yang soalan kedua macam Ibnu Sina, dia ada gelaran bahasa Inggeris ke Ibnu Sina, Averroes. Kenapa dia ada nama lain? Nama Inggeris. Okey. Yang pertama, soalan pertama tadi berkenaan dengan Turki. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk dinobatkanlah oleh sebahagian orang sebagai bapa kemerdekaan dan sebagainya. Itu apa yang dinamakan sebagai i'lam ataupun media massa, ya. Media yang corrupted biasalah kan. Dia akan menggambarkan orang tu tidak seperti yang sepatutnya. Betul? Kan Nabi Muhammad digambarkan sebagai apa? Kan banyak kan gambar-gambar yang tidak baik tentang Islam sendiri pun, gambar yang tidak baik. Kalau meletup daripada tangan orang Islam, namanya teroris. Kalau meletup daripada tangan orang yang bukan Islam, namanya apa? Namanya apa dia? Psycho. Contohnya kan, dia orang yang psycho. Dia bukannya, padahal mungkin kemungkinan ada kaitan dengan agama dia, kemungkinan. Tapi tidak dikaitkan secara langsung. Secara permulaan tidak dikaitkan. Kata dia ni ada psycho sikit, dia apa sikit. Tapi kalau orang Islam terus apa dia? Kalau letupan itu datang daripada orang Islam, namanya apa? Teroris. Datang daripada orang lain, namanya masalah psikologi, masalah dia tertekan, stres, apalah macam-macam lah, kemurungan lah, macam-macam dia sebutkan. Okey. Jadi itu adalah mainan media lah. Okey. Mustafa Kemal Atatürk itu dikenali daripada satu kumpulan ataupun satu perkampungan, taman lah agaknya, okey, yang mana mereka adalah orang Yahudi. Ya, so mereka menzahirkan Islam, samalah lebih kurang dengan Ibnu Sabak yang telah merosakkan, yang menyebabkan kematian Uthman dan juga Ali dan menyebabkan penyebaran Syiah. Okey. Kemudian kenapa diubah nama tu? Mungkin kan daripada Ibnu Sina diubah jadi apa? Abyssina ya. Abyssina tu bukannya tu apa dia panggil Habasyah ke? Tak apalah, tak usah. Kan Ibn Rushd dia diubah jadi apa? Averroes, okey. Al-Kindi, Kindos gitu. Tak apa, saya tak tahu itu. Tapi saya rasa lah antara sebab diubahkan tu kerana bahasa orang sana lah. Kan, bahasa. Kan, macam kita sebut Assalamualaikum. Kalau orang Bani Israel, dia ada salamnya kan, dia kata apa? Bukan shalom kita lebih kurang kan? Lebih kurang shalom kan? Dia bagi salam lah. Kita kata salam, dia kata shalom. Kita kata amin. Dia kata, kalau orang putih kata, kita kata amin, tak ada apa, makhraj tak sama lah kan, kerana memang dia nak sebut pun, kalau klang dia sebut klang kan. So dia akan jadi apa, amin apa benda macam mana tadi sebutnya kan, cara sebutan yang sesuai. Saya rasa itu dari sudut mungkin perbezaan cara bercakap lah. Jabal Tariq jadi Jabal Tra kan. Satu sudut mungkin dia nak menghilangkan identiti Islam, satu sudut. Yang kedua mungkin nak sebut pun susah, Manila, Amanullah kan. So nak ringkas-ringkas jadi Manila. Kita pun Abdullah kita panggil lah je. Betul tak? Betul tak? Kan? So Islam pun dah jadi macam itu, apatah lagi yang bukan Islam. Saya rasa itulah. Sebab pertama mungkin nak menjatuhkan, nak menghilangkan kesan Islam. Yang kedua adalah untuk kerana tak mungkin susah nak sebut. Okey. Kemudian golongan yang kedua yang timbul adalah golongan kalam ataupun mutakallimin yang diterajui oleh golongan Mu'tazilah. Golongan ini telah menggabungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan falsafah Yunani yang berlandaskan logik akal dan menjadikannya sebagai sumber ilmu dalam akidah di samping Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak tak? Okey. Mu'tazilah kita boleh sebut antara kumpulan yang pertama yang memang mengagungkan akal, ahli kalam. Mereka kalam tu sendiri, kalau nak huraikan sikit, kalam maksudnya kata-kata, ucapan. Okey. Tapi asal kalam ialah keupayaan untuk nak mengutarakan ataupun membicarakan tentang sesuatu yang kita percayai. Okey. Dan kepercayaan itu adalah berdasarkan kepada logik akal ataupun kepada akal manusia. Apa yang manusia faham, dia mampu nak sampaikan, itulah namanya kalam, ilmul kalam. Okey. Memerlukan ataupun saya ulang balik semula, satu kepercayaan yang berdasarkan kepada logik akal yang memerlukan kehebatan dalam penyampaian. Itu namanya ilmul kalam, ilmu kalam.
Okey, ilmu logik, bahasa mudahnya ilmu logik. Kerana satu benda yang logik untuk manusia, kalau tak mampu disampaikan dengan cara betul, orang akan anggap dia apa, logik ke tak logik? Tak logik kan? Okey. Macam kita satu masa dulu mungkin naik motor kena pasang lampu kan, sampai sekarang pun gitu naik kereta tak kena pasang lampu pula kan, contohnya kan. Okay. Jadi mungkin logiknya adalah kerana naik motor pasang lampu nampak, naik kereta pasang lampu tak nampak, macam tu kan. Tak kan, maksudnya bila pasang lampu naik motor kurang risiko untuk dilanggar dan sebagainya. Mungkin banyak dia kalangan rakyat Malaysia pun mengatakan tak logik benda ni, tak logik. Okay. Tapi kalau huraian demi huraian disebut, dinyatakan contoh-contoh bergambar, visualnya, akhirnya mungkin kita akan merasakan ya logik akhirnya lah. Okey. Jadi itulah dia ilmu kalam, ilmu tentang logik, menetapkan sesuatu khususnya berkenaan dengan Allah menggunakan akal. Okey, sebelum kita teruskan yang ni, saya nak tanya, adakah ilmu kalam itu sesuai untuk Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah ilmu kalam yang asalnya adalah falsafah, kan, falsafah ketuhanan, teologi, adakah sesuai untuk golongan Greek? Itu soalan dia. Sesuai untuk orang Islam ke tidak? Sesuai tak untuk nak diislamisasikan? Kalau kita tanya kereta sesuai tak nak digunakan oleh orang Islam? Amat sesuai, kita kata. Air condition amat sesuai. Ilmu kalam sesuai tak? Ilmu kalam adalah islamisasi terhadap falsafah ketuhanan ataupun teologi. Tak sesuai. Okey. Soalan yang kedua, sesuai tak untuk golongan Greek? Sesuai tak? Untuk mereka sesuai tak? Okey, tak apa. Kita tanya, kenapa tak sesuai? Ya? Pakai akal. Okey, dalam Islam tak ada ke afala taqilun? Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu berakal ataupun apa dia? Memahami? Afala tatafakkarun? Afala yatadabbarun? Tidakkah mereka tadabbur apa semua? Bukan guna akal ke benda tu? Macam mana? Okey, kalau menggunakan akal dengan konsep Islam ataupun cara Islam yang betul tak apa. Tapi menggunakan akal dengan konsep teologi yang diislamisasikan tak boleh. Begitu. Begitu Okey. Baik, falsafah ketuhanan menggunakan logik ini digunakan oleh Yunan ataupun Greek ataupun Rom. Sesuai tak mereka guna benda tu? Sesuai ke tidak? Okey, saya nak tanya soalan lain, soalan bantuan. Siapakah Nabi yang dihantar kepada Rom? Nabi Isa berada di zaman inilah negara Rom ni. Adakah Nabi Isa diutuskan kepada mereka? Tak kan? Okay, bahkan dalam beberapa riwayat ataupun ayat mungkin dalam Injil dan sebagainya mengatakan bila ada perempuan Rom yang minta bantuan daripada Nabi Isa buat tak layan. Kerana bukan urusan dia. Setiap Nabi zaman dulu diutuskan kepada siapa? Pada kaum dia sahaja. Salah tak kalau dia layan kaum lain? Salah tak? Salah tak salah? Salah lah kan? Soalan tu dia pusing kan? Ini soalan bersyarah ni. Okay. Salah lah. Dia diutuskan untuk Bani Israel. Tiba-tiba dia nak layan orang daripada Rom. Salah tak? Salah lah. Pasal awak diutuskan untuk Bani Israel. Yang awak pergi jumpa orang lain ni kenapa? Macam postman kan, awak hantar surat ni untuk yayasan taklim. Dia pergi hantar dekat sebelah. Surat siapa saya boleh bagi? Tak kan? Khas. Ini adalah khas. Okey, ini bukan dakwah ammah ataupun satu jemputan umum kan, rumah terbuka bukan kan. Ini adalah satu risalah surat yang dihantarkan khas untuk mereka. Kalau kita hantar pada orang lain, salahlah hukum dia. Jadi salah tak Nabi Isa? Tak salah. Nabi Isa tak salah. Tapi nak menceritakan bagaimana Rom tidak mendapat kan, tidak ada nabi yang diutuskan kepada mereka. Bila tidak ada nabi yang diutuskan kepada mereka dan mereka mempunyai, adalah hikmah dia kenapa tidak apa semua kan, okay? Bila tidak ada dan manusia kan, mereka adalah manusia juga, dan manusia pula yang tamadunnya dah agak lama, menunjukkan bahawa dari sudut minda ataupun akalnya mereka agak tinggilah tahap intelektualnya.
Bila tak ada satu wahyu yang membantu dia dalam mengenali Tuhan, apa yang terjadi pada akal manusia tu? Mereka akan memikirkan sendiri. Dan disebabkan akal mereka agak tinggi, itulah sampainya ke tahap yang kita sebut tadilah, bahawa mereka percaya adanya Tuhan. Tuhan ada. The first mover, kan? Telah menggerakkan second mover. Dengan itu, tidak ada kaitan lagi antara al-muharrikul awal dengan al-muharrikul thani. Penggerak pertama dengan penggerak kedua. Macam mana mereka boleh sampai ke tahap ni? Adakah dengan mencuri-curi ilmu daripada Nabi? Tidak, mereka fikir sendiri. Soalan saya tadi, sesuai tak ilmu teologi digunakan oleh orang Greek dan orang Yunan? Jawapan dia sesuai. Sesuai untuk mereka, sesuai lah. Kan? Okey, soalan yang ketiga, sesuai tak satu benda yang sesuai untuk satu kumpulan digunakan untuk yang kumpulan lain? Jawapannya tidak semestinya. Okey? Dan dalam kes ni, sesuai tak teologi digunakan untuk Islam? Jawapan dia ialah tidak sesuai. Kerana, nampak tak berbeza? Sana tak ada wahyu, sini ada wahyu. Kita gunakan konsep untuk orang yang tak ada wahyu, kita gunakan untuk orang yang ada wahyu. Boleh? Tak boleh. Dengan itu juga, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua kepada satu perbincangan, iaitu, apa dia panggil ya? Islam liberal punya tafsir dia panggil apa? Konsep Islam liberal punya pentafsiran dia panggil Allahu Akbar, apa perkataan tu? Ingat dah. Kejap Dia datang, dia hilang, datang hilang macam tu. Kan? Okey. Lupa pula nama dia. Tapi tak apalah. Dia jaringan Islam liberal menggunakan satu konsep untuk mentafsirkan Al-Quran. Ingat dah benda tu? Okay, dia panggil tafsiran secara nak paksa perkataan tu datang, dia tak datang juga. Literal, tak bukan. Tak apalah, kejap lagi dia datang kot, insya-Allah. Okay, kalau ada siapa nak cadangkan saja. Kalau betul alhamdulillah, kalau tidak apa. Hermeneutika. Keluar dah. Hermeneutika. Okey, hermeneutika. Okey. Tafsiran secara hermeneutika. Tafsiran secara hermeneutika ni sebut pun susah. Saya pun sebut tak tahu betul ke tidak. Hermeneutika, lebih kurang itulah. Adalah tafsiran yang digunakan oleh jaringan Islam liberal ataupun secara umumnya kefahaman Islam liberal untuk memahami Al-Quran. Kefahaman ini digunakan oleh orang-orang Kristian, ulama-ulama Kristian. Okey, dia ambil apa dia mereka kefahaman maksudnya secara umum adalah memahami teks Injil dengan teks dia panggil teks dan konteks. Dengan teks itu sendiri dan konteks orang yang membacanya. Okey. Jadi kerana benda tu banyak yang tidak berapa difahami, kan? Banyak penyelewengan berlaku pada pengumpulan Injil, Bible apa semua, kan? Jadi di situ memerlukan tafsir secara itu. Jadi orang yang pergi itu dia akan dengar, dia akan satu proses nak memahami Bible ni, kan dia ada macam, kan, ini kalau saya salah tak apalah, boleh perbaiki semula, tapi yang saya faham begitu bahawa adanya seolah-olah ilham yang datang di mana padri itu dia akan cakap, dia akan dengar macam-macam, kan, ataupun dia cakap macam-macam, kemudian dia akan huraikan. Okay, macam seolah-olah satu proses dia panggil wahyu semula lah, lebih kurang gitu. Okay, mungkin bukan itu perkataan dia, tapi perkataan lain. Tapi tak apalah. Jadi dia akan menghuraikan semula, maksud dia adalah sekian. Benda ni sesuai tak untuk agama Kristian? Kita kata sesuai. Kenapa? Kerana Al-Quran dia ataupun Injilnya yang diturunkan kepada Nabi Isa itu betul, tak ada masalah. Tapi yang dicatatkan tu dah mengandungi pelbagai bentuk penyelewengan. Apa benda dalam tu kita tak tahu. Mana satu pula yang versi yang mana satu? King James ke, yang ni pula, yang ni, macam-macam versi-versi yang ada ni. Jadi benda-benda tu menyebabkan padri ni pun dia pun dah kebingungan, kan. Jadi dia memerlukan, dia baca, dia cuba faham dan dia cuba sesuaikan dengan konteks. Teks dan konteks. Okey, contextuality ataupun memahami teks dengan sesuai dengan waqi'nya. Benda itu nak diterapkan kepada Islam dengan mengatakan apa yang difahami oleh Rasulullah sesuai untuk konteks masa itu. Okey. Dan apa yang kita faham daripada Al-Quran, kita sesuaikan dengan konteks kita. Boleh tak? Okay.
Itu yang mereka cuba buat sekarang ni. Dia ada Quran kritis ke apa nama dia? Nama Quran dia orang buat tu. Tapi tak apalah, saya pun tak berapa ingat. Yang pentingnya mereka cuba nak mengkritik semula tafsiran Al-Quran menggunakan hermeneutika. Okey. Apa pun yang pentingnya kat sini, sesuai tak hermeneutika itu digunakan untuk golongan Kristian? Kita jawab secara umumnya bolehlah, kerana mereka tak ada garis panduan, mereka tak ada sunnah Nabi apa? Nabi Isa yang mereka nak ambil. Injil tu sendiri pun tidak dicatatkan ataupun tidak dikumpulkan kecuali selepas beberapa tahun, berapa ratus tahun, berapa puluh tahun. Berbeza dengan Al-Quran. Pada zaman Nabi lagi dah ditulis, dikumpulkan di zaman Abu Bakar, dekatlah. Kan banyak lagi orang yang melihat Al-Quran, mendengar Al-Quran masih wujud, masih hidup dan dapat dikumpulkan. Sunnah Nabi pun dicatatkan. Okay? Dengan itu, apa yang sesuai di sana tidak semestinya sesuai dalam ajaran Islam. Samalah lebih kurang di sini. Okay? Tapi masalahnya ialah kita bila merasakan apa yang sesuai untuk apa yang sesuai untuk seorang, untuk A adalah sesuai untuk B, C, D sampailah ke Z. Saya dakwah seorang anak ni, saya jerkah dia terus sembahyang, menjadi baik. Saya merasakan jerkahan adalah cara dakwah yang terbaik untuk semua anak-anak yang berumur 5 tahun. Boleh ke? Boleh tak kita anggap begitu? Boleh? Tak boleh kan? Ada anak yang kita kena pujuk dia. Ada anak kalau jerkah macam mana pun lagi dia tak sembahyang. Kan? Betul tak? Okay? Ada anak yang kita kena berikan tanggungjawab kepada dia. Nak sembahyang silakan, kalau tak nak sembahyang pun tak apa. Tapi akhirat nanti kalau dah tak sembahyang tu nak masuk syurga dengan Nabi Muhammad apa semua susahlah sikit. Ya ke ya? Oh nak sembahyang kan. Okey, kena sembahyang. Sembahyang jadi orang baik apa kita setakat mengatakan demikian. Ada anak yang biasa mungkin dia okey, nak. Tapi ada anak yang tak nak, dia kena fikirkan benda yang agak apa dia panggil tu? Ghaibi sedikit kan. Dia akan fikirkan dunia ni dia jenis fikir macam tu, dunia ni tak lama. Kan nenek saya pun dah mati pun maknanya saya pun tak lama hidup. Jangan kena fikir kalau dah jenis anak begitu senanglah kita kata akhirat begini. Tapi kalau anak yang jenis akhirat kata akhirat tak kisah sangat. Kan, so perlukan apa? Rotan lah, betul tak? Itu yang Nabi kata, arahkan mereka solat umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun. Tapi kalau yang tak perlu pukul, nak pukul juga. Nabi kata pukul, kita pukul juga, literal. Kan, tak boleh yang tu, tak boleh. Okay, itu baru betul literal yang kita tak suka tu kan. Okay, jadi dengan itu kita faham bahawa apa yang sesuai untuk satu golongan, khususnya dalam perbincangan kita, sesuai untuk falsafah Greek dan Yunan, okay, tidak semestinya sesuai untuk ajaran kita. Apatah lagi kita dah tahu sekarang ni bahawa ini adalah peringkat tinggi, bukannya peringkat yang rendah. Okay? Dan dengan itulah saya nak bawa nukilan daripada kata-kata Profesor Dr. Abdul Fattah Harun mengatakan bahawa ilmu kalam sesuai untuk diajar bila? Untuk siapa? Peringkat yang tinggi. Peringkat yang tinggi, peringkat universiti tak apa. Tapi kalau orang yang awam kita nak mengajar bahawa apa dia? Wujud tu lawannya apa? Kan, ada lawannya tiada. Apa tiada alam tu sekarang akhirnya Allah tu ada kan. Kalau orang pun jadi pening dengan benda tu. Okey, mukhalafatul hawadith, bercanggahan dengan yang baru. Alam ini adanya qadim, adanya hadis. Ada yang lama dan ada yang sedia ada dan ada yang baru. Okey, baru pula begini. Jadi dia dengar tu pun dia dah agak pening kat situ. Okey, kita kata tak payahlah semua benda tu. Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Oh ya, satu. Kan senang kan? Allahus samad. Allah tempat manusia bergantung. Itu yang dia kena tahu, bukannya beranggota tak beranggota apa semua. Macam-macam lah benda-benda tu. Okey. Hanya sesuai nak dibincangkan pada peringkat yang tinggi, tak sesuai nak diajar di masjid-masjid. Okey. Berbeza dengan akidah yang dibawa oleh salaf, kan, oleh ulama salaf, sesuai untuk semua orang. Bila Nabi bawa kan, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia bawa benda tu, siapa yang masuk beriman? Siapa yang beriman? Wanita dewasa, Khadijah. Lelaki dewasa, Abu Bakar. Anak yang masih remaja ataupun yang masih muda, Ali. Okey, seorang hamba, siapa dia? Bilal. Lagi siapa? Pembantu, mungkin apa dia panggil, pembantu ataupun anak angkat kan, Zaid. Okey, maknanya kita kata banyak orang yang boleh faham benda tu, yang mudah. Tapi cuba bayangkan Nabi mengatakan ada lawannya tiada apa semua, dengan apa jadi? Ramai yang mengatakan rasa-rasa lah kan. Sebab dia akan berlaku sama juga dengan zaman sekarang ni, iaitu orang tak boleh nak faham perkara tersebut. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang.
Ada apa-apa soalan kan nak tanya? Jadi dengan tu kita faham bahawa ini adalah buku yang ketiga. Kan, bukannya buku yang kedua ataupun buku yang pertama. Kan. Sepatutnya yang belajar ni dia kena habis yang pertama yang kedua. Kalau dia tak habis sebelum ni, dia kena baca dulu yang pertama dan yang kedua, barulah dia boleh bersama dengan kita lah. Okay, kalau tak dia akan mungkin pening sikit. Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Ya. Sekejap aja. Ini apa ni? Jika ada soalan yang ingin diajukan, seleksi borang soalan ini nak serahkan kepada ustaz. Oh, metod kedua. Okey. Ingatkan metod wajib pertama. Okey, silakan. Ada soalan? Ya. Kata apa? Ilmu dah tinggi. Okey. Okey. Saya sebut tadi yang saya faham ataupun yang saya ingat, ilmu tinggi bukannya semuanya ulama, tapi mereka dah sampai ke tahap macam tamadun yang dah agak stabil. Tamadun tu dah stabil. Contoh sekarang ni, kita boleh tak bayangkan masa zaman 60-an? Siapa bayangkan? Senangnya tengok filem Piramli kan, bayangkanlah kan. Betul tak? Okey. Dan juga yang lain-lain lah, bukan Piramli seorang. Okey. Kita boleh bayangkan. Okey. Kita boleh bayangkan tak tahun 70-an. Tahun yang mungkin sebahagian kita lahir 80-an. Dengan gambar-gambar yang ada kita boleh bayangkan. Okey, 90-an dan sekarang ni berapa nak panggil? 20-an. Jadi 90 jadi 20 boleh. Kan? Tahun 2000 kan dah ke atas ni, milenium ni. Ada tak perbezaan? Banyak kan? Dari sudut apa perbezaan tu? Dulu tak ada apa? Dulu tak ada komputer, tak ada apa kan? Okey. Ada tak benda-benda yang dulu kita dah 5 baru kita tahu? Yang sekarang ni 5 tahun dia dah tahu dah. Ada tak? Secara umum. Betul? Okey. Sekarang ni benda yang dulu kita tahu dah 5, sekarang ni budak 5 tahun dah tahu. Ada tak budak lain kan yang 5 tahun tak tahu langsung benda tu? Ada juga. Kan bukan tak ada langsung, ada juga kan. Okey. Jadi secara umumnya tahap tu dah makin tinggi. Kan, tapi masih lagi mungkin ada benda tu. Okey. Itu yang pertamalah. Yang kedua, yang kedua berkenaan dengan terjemahan, asal mungkin dari sudut asalnya adalah untuk nak meneroka. Kan kita sekarang ni nak meneroka, kita nak pergi belajar apa semua kan. Kita nak belajar benda yang baik kalau ada. Okey. Tapi ada mungkin juga boleh berlaku bila belajar yang baik itu orang akan terpengaruh dengannya itu kerana kelemahan tadi tu. Maknanya dia mungkin tak berapa mantap sangat dalam ilmu agama dia dah mulakan dengan yang itu. Okey. Adakah mereka aware ataupun tidak? Wallahu alam. Mungkin pada tahap dia tu sebagai khalifah mungkin dia merasakan itu tidaklah mempunyai masalah yang besar. Mungkin pada dia tak ada masalah kan. Okey. Dan mungkin juga dengan perbincangan. Kadang-kadang dengan perbincangan dia mungkin merasakan benda itu tak bagus. Tapi bila ada yang penasihat yang mengatakan bagus, mungkin dia akan mengambil pandangan tersebut. Seperti yang berlaku pada zaman Omar. Kenapa Omar meninggal dunia? Kenapa Omar mati? Kenapa? Kena pun tahulah. Kenapa? Maknanya soalan tu jawab dengan lebih tak tinggilah sikit jawab tu kan, tahulah kan. Okey. Maksudnya sekarang ni Omar bin Al-Khattab, asal-asalnya dia tak benarkan. Omar dia bincang. Omar dengan dalam sistem syura dia, sistem mesyuarat, bincang nak atau tidak kita masukkan pekerja-pekerja yang profesional dari luar. Nak ke tak nak? Okay, mungkin Islam, mungkin tidak Islam. Okay, jadi Umar mengatakan, saya tak nak. Tak nak. Abdul Rahman bin Auf mengatakan, wahai Umar, kita perlukan pada mereka untuk meningkatkan, pandangan dia bukannya nak merosakkan, untuk nak meningkatkan kekuatan Islam. Kita memerlukan adanya orang yang mahir membuat apa dia panggil pedang dan sebagainya di kota Madinah sendiri.
Umar mengatakan tidak. Di kota Madinah tidak. Di luar kota Madinah ya. Terletak di mana-mana kat luar, dalam tidak. Kita nak menjaga kekuatan Islam. Kita tak nak bila masuk tu Umar nampak dia akan menjadi lemah. Okey? Jadi Abdul Rahman dia bila berhujah mungkin ramai yang menyokong Abdul Rahman. So akhirnya dia terima, Umar terima. Sebab tu kalau tengok baca sejarah kan, bila Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, apa berlaku? Kan dia tikam semua. Dia dah sakit, Abu Lu'lu'ah pun dah mati apa semua. Masa Umar sakit tu Abdul Rahman masuk jumpa dia. Umar kata, inilah dia. Engkau lah penyebab aku mati. Dengan lebih kurang itulah kan. Maksudnya, bukankah aku dah kata, okey, mereka ni ada masalah. Abdul Rahman kata, okey, kita arahkan mereka keluar. Dia kata, sekarang mau nak arahkan? Tak ada faedah. Nampak tak? Okey, so itu maknanya antara benda yang kita boleh perhatikan lah, boleh membantu jawapan ni. Kadang-kadang mungkin khalifah tu sendiri merasakan perlu. Mungkin ada orang yang mengatakan tak perlu. Tapi disebabkan ada juga yang menyokong, dia buat. Kesilapan yang berlaku kan. Mungkin juga dia rasa tak boleh. Ni tak patut buat benda ni. Tapi bila penasihat dah cerita, bagus wahai khalifah, ya khalifah ya Amirul Mukminin, benda ni bagus kerana kita dapat membezakan. Dengan pembezaan kita dapat merasakan kehebatan kita. Kemungkinan ada yang mengatakan demikian. Akhirnya benda tu diterjemahkan. Okey? So beberapa kemungkinan lah. Mungkin dia aware tapi dia buat juga, ataupun dia mungkin tak aware bahawa benda tu mendatangkan bahaya. Okey. Dan ya. Itulah dia. Sebab tu saya kata tadi, daripada apa yang saya sebut tadi, bahawa ini buku yang ketiga. Siapa nak sampai buku ketiga, dia sepatutnya baca buku yang pertama dan kedua. Dan sepatutnya sebelum itu pun dia dah baca buku yang, kalau ikutkan sesi kita kan, kita ada kan akidah Islam, ada 4 buku kan. Itu akidah Islam tu yang terlebih dahulu. Dia tahu akidah Islam tu apa dia. Kan? Selesai itu barulah dia masuk pula, okey, zaman Nabi keadaan dia macam mana, zaman khulafa macam mana. Okey, sekarang ni start sini, zaman khulafa yang terakhir sikit, bagaimana bermulanya penyelewengan dalam akidah. Tapi dia kena tahu terlebih dahulu apakah akidah yang betul. Kalau sampai sini, bila sebut kan tentang, kemudian nanti agaknya kita akan sebut berkenaan dengan macam mana, kat mana perbezaan agaknya 116, perbezaan di antara Abu Manhaj Asy'ari, bukan. Ni muka surat 118 kan. Sampai sini pun bahagian bila baca yang ni dia mengatakan, ni betul juga ustaz. Beratlah. Kan muka surat 118 kan, piramid Asy'ariyah, tauhid Asy'ariyah dengan tauhid tasawuf. Okey. Bila dia bincang ini, dia mengatakan, ni bagus ni ustaz, syariat tarikat hakikat makrifat ni benda baik ustaz kan. Kalau dia sampai muka surat 118 dia tetap mengatakan benda tu baik, lebih baik dia tak datang kelas ni lah kan? Atau lebih kita tutup saja. Kerana dia sepatutnya dah tahu dah yang sebenarnya adalah rububiyah, asma' sifat dan uluhiyah. Tidak boleh digantikan dengan mana-mana bentuk pengisian. Kalau ganti saja dia akan rosak. Okey? Jadi soalan tu saya pernah ditanyalah lebih kurang dalam satu wacana dekat UM sebagai wakil Islam. Dia wakil Hindu, Buddha dengan Kristian. Saya ganti Ustaz Hussein lah macam tu. Tapi dah sebelum tu berguru sekejap lah dengan dia kan. Okey, so soalan datang, tajuk wacana tu ialah faham agama, apa dia entah, perpaduan terjamil, bukan itulah, saya tak ingat dah. Lebih kurang itu maksud dia. Jadi kita kena faham agama kita kan, dan saya mengatakan yang kita kena faham agama kita dan kita kena faham juga agama lain. So adalah seorang siswi seorang tu dia tanya, ustaz, tidakkah ustaz khawatir kalau orang Islam baca buku ajaran agama lain, tak khawatir ke dia akan murtad nanti? Kan? Itu jawapan saya samalah dengan jawapan kat sekarang ni, bahawa kalau dia tak baca pun Al-Quran dia beli kan, dia letak tinggi sekali kan. Tak tinggi sekali. Khatam pun masa umur 6 tahun tu kan, ataupun 7 tahun ataupun 12 tahun mengikut J-Kaf kan. Lepas tu dah tak ada lagi dah. Kan JQ dah tak ada lagi dah. J pun tak ada, Q pun tak ada, jadi af aja kan. Okay? Tak ada benda lagi dah. Maka dikuatirilah kalau dia start baca Injil, dia akan ikut Injil. Kerana ini dibaca Arabnya.
Tidak, dia baca terjemahannya. Injil pula dia baca terjemahannya. Sebab tu dia akan faham yang tu. Bila dia faham yang tu, oh begini sebenarnya, kenapa orang tak suka? Kan? Bahawa Jesus mengatakan, Isa mengatakan aku adalah rahmat, dan macam-macam lah dalam tu. Kenapa pula orang kata orang Kristian ni jahat? Kan? So dia, sedangkan dia tak baca yang ni. Saya kata kalau tak baca Al-Quran terus baca yang tu, ya akan berlakulah murtad. Tetapi sesiapa yang membaca Al-Quran daripada mula sampai habis, memahami maksudnya, dia akan menghargai Al-Quran apabila membaca kitab-kitab yang lain. Maksud tu dia kena sembelih lah maksudnya kan. Tak okey lah kira. Tak. Okay? So itulah apa yang kita boleh nyatakan di sinilah. Kalau kita faham yang agama kita, tak ada masalah kita nak belajar benda ni. Okey. Okey, wallahu alam, saya rasa itu saja. Semoga apa yang kita lakukan dapat mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kebaikan yang telah banyak dilakukan pada bulan Ramadan tu diterima oleh Allah dan dapat diteruskan pada bulan ini dan bulan-bulan yang akan datang. Okey, saya rasa itu sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas yang akan datang, dan tolong tandakanlah kat sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.